Buletin Didik 25 Jun bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kurikulum sekolah rendah dan menengah akan dikaji semula berikutan dakwaan sukatan mata pelajaran terlalu sukar atau sebenarnya pelajar yang tidak biasa dengan aras kesukaran berkenaan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin berkata, semakan semula itu tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa dan perlu dilihat daripada pelbagai aspek dan kesesuaian. Memang kita review the syllabus. Kita tengok syllabus kesesuaian, mengambil kira keadaan, mengambil kira perkembangan semasa. That's when we review the syllabus. Ini bukan sekadar nak review suka-suka. Nak review syllabus ni dia ada proses dia. Tambahnya, pusingan pertama Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR tamat tahun ini, manakala Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM telah tamat tahun lepas. Sebelum ini, terdapat rungutan segelintir ibu bapa dan guru yang mengatakan kurikulum beberapa mata pelajaran, misalnya subjek matematik tahun 1, beraras tinggi. Keutamaan pembukaan sekolah baharu ialah di kawasan berkepadatan penduduk yang tinggi, misalnya di Klang, Selangor dan beberapa kawasan lagi di Johor. KPM ketika ini sedang mencari lokasi sesuai untuk pembinaan sekolah baharu di kawasan terbabit. Namun antara kekangan dihadapi ialah kesukaran mendapatkan tanah. Ada sekolah yang hampir 4,000 orang murid. Seingat saya ada sekolah di Kelang sebagai contoh. Ini merupakan kawasan antara yang paling padat. 2 sesi dah hampir 4,000 orang murid. Jadi kita cuba mencari pendekatan untuk membolehkan kita menyediakan sekolah baharu. Tambahnya, KPM mendapati sesetengah kawasan perumahan yang jumlah penduduknya meningkat mendadak dan pembangunan perumahan di kawasan tersebut berlaku dengan cepat. Secara purata, 10 buah sekolah baharu dibina setiap tahun. Siang tadi, Datuk Dr. Razi merasmikan Majlis Pecah Tanah, projek pembinaan bangunan tambahan dan padang Sekolah Kebangsaan SK Putrajaya Presin 18-2. Pembinaan bangunan tambahan 18 bilik darjah ini merupakan tambahan kepada 23 bilik darjah sedia ada di sekolah ini. Projek bernilai 14.5 juta ringgit ini dijangka siap pada Mei 2024. Ini pula berhubung jangkitan influenza ILI dalam institusi pendidikan. Tegas Datuk Dr. Razi, Kementerian Kesihatan KKM akan memberikan taklimat terperinci mengenainya esok. Perkara ini berlaku di mana-mana, influenza ini. Sebab itu kita sentiasa berbincang dengan Kementerian Kesihatan. Kita ingin pastikan bahawa setiap perkara itu dibincangkan bersama antara kami dengan Kementerian Kesihatan untuk memastikan segala proses, segala tata cara kalau berlakunya sebarang kes yang memerlukan tindakan sewajarnya itu kita boleh bincang bersama. Tambahnya, KPM komited memastikan murid dapat hadir ke sekolah dengan selamat dan mengambil tindakan perlu secara berterusan jika berlaku sebarang kes ILI di sekolah. Jabatan Kesihatan Selangor semalam mengesan peningkatan jangkitan ILI di institusi pendidikan, khususnya di negeri itu sejak 2 minggu lalu. Pengarahnya, Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata, beberapa faktor dikesan menyebabkan peningkatan jangkitan itu. Antaranya kurang penekanan aktiviti saringan di sekolah, selain pertambahan aktiviti dijalankan secara berkumpulan, sentuhan fizikal sesama pelajar dan kurangnya amalan kebersihan kendiri. Datuk Dr. Razi juga mengakui KPM berdepan beberapa kekangan untuk mewujudkan perjawatan warden asrama secara tetap. Ekoran kewujudan jawatan terbabit melibatkan beberapa implikasi di luar bidang kuasa kementeriannya. Dalam konteks itu banyak kekangan. Sebab itu keputusan semalam telah mengambil kira semua kekangan yang ada. That's what I want to make it very clear. Ya, bukanlah kita tak dengar cadangan-cadangan di luar sana kata we listen to that, and in fact we done lots of analysis on that. We do lots of discussion dengan agensi pusat dan sebagainya. Namun as I said, ada kekangan-kekangan tertentu yang di luar yang di luar ruang lingkup kami. Jelasnya lagi, kementerian telah mengadakan perbincangan dengan beberapa pihak untuk menambah baik portfolio jawatan warden asrama.
Bagaimanapun, kenaikan kadar allowance adalah pilihan terbaik ketika ini. Semalam beliau mengumumkan allowance warden di sekolah berasrama bawah KPM dinaikkan sebanyak 25% mulai 1 Ogos depan selepas kali terakhir ia disemak pada 1997. Bertemu kembali. Pertandingan solekan remaja menerusi Karnival Genius Remaja menyerlahkan lagi bakat 11 remaja setanding jurusolek profesional. Bukan sekadar minat, malah mereka bercita-cita untuk menjadikan ianya satu kerjaya kelas 1. Karnival yang sedang berlangsung selama 3 hari sejak semalam hingga esok di kawasan perumahan awam Desa Rejang Setapak, Kuala Lumpur telah mendapat sambutan kira-kira lebih 100 belia. Tema makeup look saya untuk hari ini adalah glam looks. Boleh tengok dekat mata ni boleh nampak pop up kan. Lepas tu yang look kecil ni untuk nampak lebih cute sebab lipstick dan mata tu dah nampak garang. Saya tak kisah menang atau kalah. Kalau ada pertandingan kita je masuk je sebab minat juga dalam makeup bidang makeup ni. Ketua Program Genius Remaja Dr. Nasruddin berharap program ini dapat terus berkembang supaya lebih ramai remaja mendapat manfaat daripadanya. Karnival tahun ke-12 ini juga bertujuan untuk menarik minat remaja setempat untuk menyertai program Genius Remaja yang disajikan setiap hujung minggu. Melalui program ini, pelbagai kejayaan sudah terbukti. Antaranya, seramai 14 alumni telah diangkat sebagai tenaga pengajar dalam program Genius Remaja. Memang kita ada perancangan terdekat untuk menyebarluas program Genius Remaja di kawasan-kawasan PPR lain sekitar Kuala Lumpur dan mungkin di kawasan-kawasan lain ya ataupun di negeri-negeri lain sekiranya ada pihak-pihak yang berminat untuk adopt dan adapt ya program Genius Remaja ini sebab sasarnya adalah untuk masyarakat itu juga ya sama-sama kita memperkasa ya remaja-remaja. Malah program ini juga berupaya menjana pendapatan secara kecil-kecilan dalam kalangan belia dan hasil penyertaan beberapa kelas yang ditawarkan juga mereka berupaya melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Sebut sahaja bidang perubatan, secara umumnya, masyarakat lebih mengenali jururawat dan penolong pegawai perubatan PPP. Namun terdapat pelbagai lagi cabang yang boleh diceburi terutama bagi pelajar yang meminati bidang ini. Antaranya ialah Juruteknologi Makmal Perubatan JTMP yang merupakan profesen tersembunyi kerana ia melibatkan kerja di belakang tabir. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini mengupas lebih lanjut tentang skop dan cabaran profesen tersebut sebagai tunjang kepada perkhidmatan makmal perubatan. Menggalas kerjaya sebagai Juruteknologi Makmal Perubatan merupakan impian Alia Syuhada Musanif sejak berada di Pusat Pengajian Tinggi lagi. Minat yang mendalam terhadap bidang ini mendorongnya untuk menjadikan impian itu satu kenyataan. Ingin tahu yang menebal dalam diri antara perkara yang membuatnya lebih cenderung kepada bidang ini sekaligus memasang niat untuk berbakti semula kepada masyarakat. Histologi itu adalah salah satu cabang biologi untuk mengkaji struktur sel, tisu atau organ di bawah mikroskop. So dalam ni kita akan terima, Juruteknologi Makmal Perubatan akan terima sampel daripada hospital dan klinik-klinik. Kita akan proses sampel itu dalam macam contohnya tisu, organ. So kita akan hasilkan dalam bentuk slide iaitu adalah irisan yang kecil dalam bentuk slide so that kita akan bagikan slide ini kepada patologis untuk dia baca lah. Tambahnya, kerjaya ini memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Ia adalah kerana pelbagai jenis diagnosis atau penyakit ditentukan melalui sampel atau tisu yang diproses oleh mereka. Selain itu, daripada segi pendidikan, Alia Syuhada berkata, pelajar yang berminat perlu memastikan mereka menguasai sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran di peringkat sekolah termasuk sains tulen. Sebaiknya dari awal dah set mind tu untuk ambil apa yang anda nak ambil. Teknologi makmal perubatan, ambil je itu, boleh je.
sebab skop sains ni meluas. So kalau betul nak kerja dalam kerjaya MLT ni, better saya sarankan ke dalam program MLT tu yang memang kita ada sediakanlah ke IPTS ada. Dalam pada itu, sifat bersungguh-sungguh dalam membuat sesuatu antara perkara yang perlu ada dalam diri pelajar sekiranya mereka meminati bidang ini. Ini adalah kerana kesihatan seseorang banyak bergantung kepada kecekapan dan keberkesanan kerja seorang juruteknologi makmal perubatan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkenalkan industri dan teknologi drone dalam kurikulum pendidikan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di peringkat sekolah. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kerjasama itu sebagai usaha menarik minat terhadap subjek STEM terutama berkaitan drone. Kita telah pun bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana pada ketika itu Kementerian Pendidikan Malaysia diminta untuk membawa kertas jemaah menteri berkaitan dengan STEM, dan dalam masa terdekat saya yakin Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengemukakan memorandum jemaah menteri bagaimana dan usaha yang boleh kita pastikan STEM ini dapat kita tingkatkan penyertaan, minat, bakat dan seterusnya pengendaliannya lah. Tambahnya, Majlis Sains Negara telah meluluskan Robotic Talent Development Academy dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan di bawah beberapa kementerian termasuklah MOSTI dan KPM. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pra-Pelancaran Drone Edu Challenge 4IR 2022 di Iskandar Puteri, Johor siang tadi. MOSTI turut mensasarkan penyertaan 5,000 pelajar sekolah seluruh negara bagi pertandingan Drone Edu Challenge 4IR DEC 4IR 2022. Pertandingan itu memberi pelajar pendedahan terhadap drone, robotik dan pengaturcaraan yang mampu memberi impak kepada lebih 100,000 peserta melalui program secara maya selama 5 bulan bermula Jun hingga November tahun ini. Kumpulan Media Prima Berhad MPB merangkul 4 anugerah emas menerusi pelbagai kategori dalam Hadiah Kewartawanan Malaysia 2021 MPI Petronas. Manakala wartawan bilik berita dan hal ehwal semasa MPB, Mas Zarif Zafri Aziz Desa menjadi pemenang perak bagi kategori berita video terbaik dengan laporan bertajuk ICU seluruh negara melebihi kapasiti dan dilema pasukan perubatan menentukan nasib pesakit. Mas Zarif Zafri bersama juru kamera Muhammad Hairul Izzuan Aminuddin dan Bakhtiar bin Yamin mewakili TV3 dan TV9 membawa pulang hadiah wang tunai RM1,500 beserta sijil. Memenangi pingat perak merupakan satu permulaan bagi saya di mana saya akan cuba untuk menghasilkan lebih-lebih banyak lagi karya-karya yang mampu memberi kesan kepada masyarakat, terutamanya dalam menyampaikan berita-berita yang sahih yang memberi impak kesan kepada masyarakat secara amnya. TV3 berjaya meraih anugerah emas dalam kategori dokumentari video terbaik menerusi laporan Predator Darat hasil terbitan Majalah 3. Selain itu, Akhbar Harian Metro memenangi emas dalam kategori infografik terbaik dan laporan berita cemerlang. Wartawan berita harian Ahmad Suhail Ahmad Adnan pula dianugerahkan hadiah wartawan muda A. Samad Ismail.
Dari bilik darjah ke kaca televisyen dan kini di Karnival Jom Heboh, keterujaan pengunjung melihat sendiri situasi bilik darjah Didik TV KPM dapat dilihat sepanjang karnival berlangsung. Selain merasai dan mendekati hos serta guru-guru yang mengajar di Didik TV KPM, pengunjung berpeluang memenangi pelbagai hadiah eksklusif. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan KPM, Sofian Azmi Tajul Arus, penglibatan Didik TV KPM di Karnival Jom Heboh dapat mempromosikan secara langsung siaran pendidikan itu. Inilah dia masa Jom Heboh, kita mengambil kesempatan untuk mendedahkan kepada masyarakat, terutama sekali ibu bapa, kanak-kanak dan juga para guru kita yang menyediakan bahan-bahan pameran untuk bersama-sama berinteraksi dengan reruai ini. Tambah Sofian lagi, aktiviti yang disediakan juga bukan sahaja menyeronokkan, malah berinformasi. Guru dan pelajar juga berpeluang berkongsi idea untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Saya rasa terharu pasal first time dapat nampak dengan depan mata lah, bukan dalam kaca TV sahaja. Datanglah beramai-ramai ke tempat Jom Heboh 2022, terutama sekali dekat Didik TV lah. Kehadiran pengacara dan guru Didik TV KPM turut memberi keterujaan kepada pengunjung. Okey, baiklah kepada para penonton sekalian, jom sama-sama kita meriahkan Jom Heboh, dan yang spesialnya pada Jom Heboh kita ada booth Didik TV KPM, yang mana yang pertama kita nak bagikan hadiah special cenderahati Didik TV KPM eksklusif untuk anda semua. Dan selain pada itu kita ada macam-macam game dan juga aktiviti yang kita buat di booth Didik TV KPM. Antara aktiviti yang disediakan adalah kelas mini Didik TV, uji bakat pengacara dan pembaca berita serta pelbagai permainan menarik. Karnival Jom Heboh 2022 berlangsung di Anjung Floria Putrajaya bermula hari ini sehingga esok. Didik TV KPM Jom Heboh. Wow! Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut berkesempatan mengunjungi reruai atau booth Didik TV KPM. Kunjungan Datuk Seri Ismail Sabri disambut oleh Timbalan Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan KPM, Sofian Azmi Tajul Arus dan Ketua Pegawai Eksekutif Didik TV, Silen Paul. Kehadiran Datuk Seri Ismail Sabri turut diiringi Pengerusi Kumpulan Media Prima, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junaid. Perdana Menteri berpeluang melihat sendiri aktiviti dan bermesra dengan murid serta pengunjung di booth Didik TV KPM. Kunjungan Datuk Seri Ismail Sabri menambahkan keceriaan booth Didik TV KPM yang menjadi tumpuan ramai pengunjung. Okey, hari ini cikgu akan ajar bagaimana membina ayat dengan kata kerja. Contohnya, pandu. Sekiranya kita letak imbuhan jadi memandu. Frasa, memandu kereta ataupun pandu kereta. Untuk membina ayat menjadi ayat tunggal, saya sedang memandu kereta. Mudah kan? Sukan. Juara Piala Malaysia 2021, Kuala Lumpur City FC gagal memanfaat kelebihan beraksi di laman sendiri selepas diikat wakil Indonesia PSM Makassar tanpa jaringan pada aksi pembukaan kumpulan H di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Kuala Lumpur City turut membawa misi mengutip mata penuh menentang PSM Makassar bermain di halaman sendiri di Stadium KLFA di Ceras. Aksi seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan yang saling cuba mengancam gawang lawan menghasilkan jaringan. Buntu tanpa gol di babak pertama, The City Boys tampil lebih meyakinkan selepas rehat. Tetapi aspek penyudah menjadi kelemahan mereka dengan gagal menembusi lawan selain tidak bernasib baik melihat bola singgah di pintu gol 2 kali. Wakil Indonesia itu yang cuba memberikan saingan akhirnya lega mengikat permainan 0-0 untuk kedua-duanya berkongsi satu mata.
Satu lagi pertemuan membabitkan wakil negara yang juga naib juara Liga Super musim lalu, Kedah Darul Aman FC, KDAFC, beraksi di Bali Indonesia menentang Bali United FC. Sokongan padu peminat tuan rumah nyata memberikan aura kepada Bali United memadam cabaran barisan hijau kuning. Usaha Ronald Ngah Wanja membantu benteng pertahanan bertukar sebaliknya selepas menjaringkan gol sendiri untuk lawan mendahului 1-0 sejurus sebelum rehat. Sisa perjuangan pelawat untuk bangkit lebur di minit ke-82 menyaksikan Muhammad Rahmat mencatat nama selaku penjaring. 3 mata penuh menjadi milik Bali United yang dijadual menentang Visaka FC dari Kemboja dalam aksi kedua kumpulan G Isnin ini. Sementara Kedah akan turun melawan wakil Filipina, Kaya FC Iloilo pada hari sama. Saingan Liga Super yang turut berlangsung malam semalam menyaksikan Johor Darul Takzim JDT terus mengekalkan reputasi selaku pasukan di Geruni selepas merakam keputusan besar 5-1 menewaskan Selangor FC dan membawa Harimau Selatan kembali menduduki tangga teratas Liga. Johor Darul Takzim JDT tidak menunggu lama selepas sepak mula apabila membolosi gawang Selangor FC seawal minit ketiga selepas Bergson Da Silva melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Rentak baik tuan rumah berterusan dengan meraih jaringan kedua pada minit ke-25 hasil sepakan percuma memukau Fernando Forestieri dari jarak 25 meter. Penyokong Harimau Selatan terus bergembira meraihkan jaringan ketiga di Stadium Sultan Ibrahim menerusi penyudah menarik Leandro Velasquez 10 minit sebelum rehat. The Red Giants kian tenggelam minit ke-54 selepas penjaga gol Khairul Azhan Khalid tertampan bola Bergson ke gawang sendiri membolehkan JDT unggul mendahului 4-0. Minit ke-82 pemain gantian Muhammad Nur Hakim Hassan yang menyusup masuk ke dalam kotak penalti berjaya menembusi kubu lawan menjadikan kedudukan 1-4. Tetapi seorang lagi pemain gantian Harimau Selatan, Muhammadul Sumareh, kemudian tampil menceriakan pasukannya meledak gol terakhir permainan di masa kecederaan. Keputusan 5-1 menyaksikan mereka mengutip kemenangan ke-6 daripada 7 perlawanan dan kembali merampas tangga teratas carta daripada Sabah FC. Pelawat pula di tempat ke-6 mengalami kekalahan kedua musim ini. Beralih ke perkembangan hoki tanah air. Kejohanan bawah 16 tahun kebangsaan semakin sampai ke kemuncaknya selepas Selangor menumbangkan juara bertahan Perak 2-0 di peringkat separuh akhir lelaki. Debaran pasukan manakah yang akan mara ke penentuan juara berlangsung dramatik di penghujung permainan. Ia menyaksikan Selangor menyumbat 2 gol dalam baki 7 minit terakhir di Stadium Hoki Nasional 2 Bukit Jalil. Masing-masing menerusi gol padang Muhammad Syazwan Muhammad Syamsul dan Muhammad Syairil Shah Muhammad Syahrul. Perhitungan akhir di jadual jam 8 malam ini menemukan Selangor dan Pahang. Kejohanan berbasikal kebangsaan di Manung, Perak. Muhsin Al-Redha Misbah dari pasukan Sapura Cycling berjaya mengungguli acara lebuh raya lelaki elit menerusi pertarungan dengan pelumba Terengganu Polygon Nur Amirul Fakhruddin Marzuki di garisan penamat. Turut cemerlang peserta tuan rumah yang juga atlet kebangsaan Nyo Chi Hui yang berjaya memenangi kategori remaja wanita. Acara lebuh raya lelaki elit dan remaja wanita bermula di Manung menuju ke Parit Sri Iskandar dan Bota sebelum kembali berakhir di lokasi permulaan. Membabitkan jarak sejauh 165.2 km, aksi kategori lelaki semestinya terarah kepada saingan dua pasukan bertaraf benua Terengganu Polygon dan juga Sapura Cycling. 3 pelumba mengetuai kelompok hadapan dengan pertarungan sengit antara pelumba Sapura dan Terengganu dapat disaksikan menuju penamat. Dan Muhsin Al-Redha Misbah ceria berjaya menamatkan perlumbaan di tempat pertama dengan Nur Amirul Fakhruddin Marzuki terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara. Sebenarnya tak jangka pun hari ni menang sebab kita orang lumba hari ni tak kisah siapa yang menang. Kita lumba sebagai satu tim, tak ada target siapa-siapa ke kan. Siapa menang, menang as a team. Pada edisi 2021 yang diadakan di Melaka, Muhsin hanya membantu pasukannya menjuarai perlumbaan dan mendapat tempat 20 terbaik.
Bagi kategori remaja wanita pula, atlet tuan rumah Nyo Chi Hui muncul juara dengan catatan masa 2 jam 35 minit 20 saat. Tempat kedua dan ketiga dimenangi Khairun Nisa Aliam dan Intan Suraya Tokiman yang mewakili pasukan Johor A. Ini lumba road ini tak ada macam target mau menang. Saya sahaja training. Tak target lah, tapi kalau apa bonus lah bagi saya sebab dengan situasi tak training road sangat, baru 5 kali kayu road kot ini bulan. Chi Hui baru saja pulang dari New Delhi, India setelah menjuarai acara Scratch Remaja Wanita pada kejohanan berbasikal trek Asia. Kemeriahan Karnival Jom Heboh Putrajaya mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.